Ha? Sini dulu. Ah. Lek. Kenapa? Wih. Kaki aku krem ni. Jap. Alah, dah nak sampai dah pun. Yelah, Kau kenapa? Tadi waktu kau bukan main laju lompat kat bawah tu tadi aku ikutlah. Ha? Dah terseliuh. Ni aku nak tanya kau tadi. Masa kat bawah tadi kau ada panaskan badan ke tak ada? Mana tadi kat bawah? Ha. Tak ada. Aku excited ambil gambar tadi. Tu silapnya kau. Macam pernafasan, aku rasa kau dah tahu dah. Ha? Tapi bab perenggangan ni kau belum tahu lagi. Sebab apa? Kau naik bukit pun kau dah terseliur macam ni dah. Oh, betul. Tapi kalau nanti kau dah belajar silat, bila kau orang kata dah belajar untuk regangan otot ni, barulah mana-mana urat kau yang tegang-tegang tu semuanya dah boleh orang kata fleksibel, dah orang kata relax, dah tak adalah macam ni. Oh, patutlah aku tengok tadi kat bawah kau boleh lompat-lompat tadi. Itu sebab aku punya regangan otot dah okey. Minta maaf aku nak ikut tadi. Dah jangan tangkap Itu yang nak bagi tahu dekat kau ni. Orang baru jangan ikut cara orang lama. Dah. Orang lama dah biasa, kau baru lagi. Tapi tak apa. Tunggu sini dulu. Okey. Ni kau boleh tahan tak boleh tahan? Tak ada, aku ikat pakai kayu dulu. Tak payah, tak apa. Aku rasa boleh. Regangan dan pernafasan adalah antara latihan asas yang perlu dimahirkan oleh semua orang. Dalam kehidupan seharian, setiap individu mempunyai kaedah pergerakan dan cara pernafasan yang tersendiri. Pergerakan yang menjadi rutin ini akan memberi kesan kepada kecergasan fizikal dan juga hubung kaitnya dengan kesihatan tubuh badan. Terdapat 4 kaedah asas untuk meningkatkan regangan. Pertama, static stretching. Bahagian otot diregangkan pada suatu keadaan dalam tempoh masa yang singkat. Kedua, passive stretching. Dengan bantuan rakan, lakukan tekanan regangan pada bahagian sendi. Ketiga, active stretching. Setelah melakukan sedikit pemanasan badan dengan bantuan rakan, bahagian anggota badan dan sendi dipaksa untuk diregangkan dengan bersungguh-sungguh. Keempat, proprioceptor neuromuscular facilitation (PNF). Melakukan regangan pada tahap yang paling optimum sehingga tubuh anda merangsang untuk beradaptasi dengan regangan tersebut. Pernafasan yang betul pula akan membantu anda untuk lebih sihat dengan menguatkan paru-paru anda. Ia juga dapat membantu kadar tekanan darah dalam badan. Silat dengan regangan ni memang ada kaitan. Sebab orang dulu pun memang ada regangan. Cuma berbeza dengan zaman sekarang. Dulu selalunya orang regangan ni dia buat dalam kaedah lembut. Kalau dalam silat, bunga silat lah. Sebab dalam silat pun sebenarnya silat adalah satu konsep orang Melayu dulu peperangan. Jadi sebelum pergi berperang pun diorang mempunyai regangan. Tapi cara dulu-dululah bersilat. Contoh dulu kita panggil senaman tua. Jadi dia bergerak dalam kaedah berperang tapi dalam kaedah regangan dia. Yang bunga di silat tadi lah. Jadi dia memang sakut paut dengan regangan dengan silat ni. Memang perlu. Pertama, orang perlu silat zaman sekarang ni, untuk konsep saya ni, bersilat ni, bagi saya silat tu adalah satu senaman. Okay? Dalam masa dia belajar senaman, dia mendapat kesihatan yang sihat, dia mendapat belajar bela diri. Dalam masa yang sama, dia dapat berpeluh, dapat regangan, dapat fitness kan, dan dia dapat belajar mempertahankan diri. Jadi dia dapat dua dalam satu. Jadi untunglah orang tu dia belajar untuk senaman regangan dan dapat bela diri sekali. Dan silat perlu kita kekalkan di zaman sekarang ni kerana kita nak kekalkan budaya orang Melayu lah. Itu sajalah. Nama saya Alif Haikal bin Abdul Halim. Umur saya 16 tahun. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Daripada silat saya selalu kayu basikal. Selalu pada hujung minggu lah. Kayu semua, climbing, naik fixed gear semua. Sebulan rasanya kalau hujung bulan ni lah daripada pagi sampai petang kayu. Nak tingkatkan kemahiran diri lah. Bantu juga meningkatkan lagi stamina. Sebelum ni saya memang stamina saya memang kurang jujur. Sebab saya bukan jenis yang suka dari sana di sini. Tapi bila saya dah join silat ni, belajar teknik untuk pernafasan, saya ada stamina lebih sikit untuk menggerakkan badan regangan. Sebelum saya join silat, saya masuk olahraga pakai 100. Dulu saya memang minat martial art. Bila saya tengok seni Melayu ni lebih kemas dan cantik lah. Dari segi fizikal dia menguatkan badan, dia mengingatkan minda.
pernafasan dia akan jadi lebih lancar lah. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana renggangan dalam kaedah bunga silat. Biasanya bunga silat ni orang tengok kita bergerak macam menari. Tapi sebenarnya dalam gerak bunga tu ada kaedah renggangan otot-otot kita. Jadi hari ini pelajar saya akan menunjukkan macam bagaimana bunga silat tu akan membuat renggangan. Okay. Pelajar saya ini Muhammad Alif Firdaus akan menunjukkan bunga silat. Silakan. Pertama, dia akan menggerakkan tangan dia dan untuk renggangan tangan dan siku dia. Dia ke atas. Di sini renggan dia kena luruskan. Sebelum mulakan untuk renggan untuk bahagian badan dia. Okey. Maka angkat. Kini untuk pinggang. Masa tadi dia begini tadi, masa dia pusing, ini adalah untuk momentum kaki dan pinggang dan ketahanan kaki. Turun. Di sini adalah renggangan untuk betis dengan peha yang belakang ni. Seperti kita buat renggangan. Sini adalah lurus, tangan ni kena lurus untuk renggangan tangan belah kiri. Tadi tangan belah kanan. Okey, di sini untuk kekuatan betis dengan peha. Turun. Di bawah tu tengok dia akan pusing. Ni adalah untuk renggangan pergelangan kaki di sini dan di depan. Renggangan semua dan badan dia kena tegak untuk buka dia punya otot badan dalam kaedah bunga. Seterusnya dia akan renggangan untuk tangan kiri, pusing bawah. Static stretching. Dalam latihan seni mempertahankan diri, iaitu silat. Dalam mempelajari seni bela diri, terdapat pelbagai variasi serta gaya dalam persembahannya. Namun dalam gerakan-gerakan ini, terkandung disiplin renggangan yang mampu untuk memberikan anda kecekapan serta keselesaan dalam pergerakan tubuh badan. Gerakan-gerakan asas ini menuntut supaya anda menggerakkan bahagian badan anda dalam postur serta kedudukan yang jarang anda lakukan. Ianya merangkumi gerakan kepala, keseluruhan tangan, badan, pinggang dan keseluruhan kaki. Latihan ini dilakukan dengan menghafal jenis gerakan asas seni bela diri. Seterusnya, secara berkala, anda perlu melakukannya dengan sendiri sehingga mahir. Semua ada untuk pinggang, kaki, tangan, badan. Di sini kita akan pusing ni adalah renggan pinggang, nampak? Di sini dia sengit. Di sini untuk renggan pinggang untuk pusingan. Seterusnya, dia berpusing. Ini adalah untuk renggan kaki, dengan kekuatan belah sini dan untuk tangan untuk tinggi untuk rasa. Okey. Seterusnya 6 ni silang. Sini untuk dengan tumit ni. Kekuatan tumit. Dan seterusnya dengan latihan ini, anda akan dapat meningkatkan koordinasi tubuh badan dan mencapai keseimbangan badan yang lebih mantap. Bahagian-bahagian badan yang keras dan kaku akan mula aktif serta menerima gaya serta cara pergerakan ini dengan perlahan-lahan. Gabungan gerakan asas seni bela diri ini adalah sesuai untuk diamalkan setiap hari bagi membantu tubuh badan kita bertindak dengan lebih berkesan serta mampu untuk mengelakkan kecederaan. Static stretching juga boleh dilakukan dengan gerakan asas seperti mendongak, menunduk, menoleh, meluruskan, memusingkan, menggenggam, menarik, menolak serta membengkokkan bahagian badan anda. Buat renggangan badan. Masih? Bunga silat ni dia punya kebaikan sebab memang orang dulu buat bunga silat ni adalah untuk macam kita katalah, kita fokus tadi pada renggangan. Memang untuk renggangan sebenarnya. Dalam masa yang sama, bunga silat ni dia dalam renggangan, dapat renggangan dan dapat kaedah belaan. Belaan maksudnya menunggu serangan. Dan dalam masa sama juga, dalam bunga silat ni kita dapat serangan tadi, jurusan tadi. Tadi kita tengok tadi, bunga dengan jurus tadi adalah langkah yang sama, step dia. Cuma pergerakan berbeza. Satu pergerakan yang menunggu, lembut, dan satu pergerakan
keras. Jadi bunga silat ni memang dalam persilatan perlu untuk kita pesilat belajar, dan dari segi adab pun biasanya kalau kita buka gelanggang memang kita mula dengan bunga silat lah. Okey, bunga silat ni dia pergerakan dia pergerakan daripada atas ke bawah semua, daripada bahagian bahu, diambil setengah bahu, pinggang, lutut dan bahagian angle kaki. Dia semua pergerakan badan kita buka. Itu sebab kita ada pergerakan ke tepi, nering, putaran, semua ada di situ. Jadi bila kita sebut ada bunga silat ni adalah satu bentuk renggangan, jadi renggangan tu melangkumi semua anggota tubuh manusia. Okey, hari ini kita akan menceritakan pasal renggangan di bahagian kaki. Biasanya dalam bersilat ni kita banyak gunakan kaki untuk tenangan dan serangan. Jadi biasanya pesilat ni pasal tenangan ni kalau biasa-biasa dia akan tenang rendah. Jadi hari ini kita nak ceritakan macam mana nak renggangan untuk membagi kaki lebih tinggi tenangan. Regangan, Passive Active dan Proprioceptor Neuromuscular Facilitation (PNF). Senaman regangan dalam seni bela diri menuntut supaya anda mampu untuk melakukan gerakan tubuh badan yang paling maksimum. Keadaan badan yang fleksibel, mudah lentur akan membantu anda menguasai gerakan yang lebih sukar. Dalam latihan ini, anda akan dibantu untuk mendapatkan kadar regangan yang paling maksimum pada bahagian badan anda. Dengan bantuan, rakan anda akan memaksa sedikit demi sedikit lenturan tubuh badan anda bagi mencapai tahap regangan yang terbaik. Regangan seni bela diri biasanya tertumpu pada bahagian sendi tangan, pinggang, sendi peha dan kaki. Buka, dia akan lepas. Tengah. Dari sini. Buka kaki. Ini renggangan ni untuk kita buka dia punya sebelum kita tarik habis renggangan kaki dia, otot kaki dia kita nak supaya dia tekan ni. Tekan ni, tolak. Okey. Dapat tu, baru kita akan buka kaki dia. Di sini paling penting sekali. Ini kita akan buka habis kaki dia. Tarik belakang. Kita buka tegak. Tarik. Maksudnya okey. Di sini last sekali kita tengok dia boleh tak boleh. Dia bangun, dia buka kaki. Daripada atas. Regangan maksimum boleh dicapai dengan melakukan gerakan senaman secara konsisten setiap hari dan pada kadar yang paling maksimum anda boleh lakukan. Regangan, Passive Active dan Proprioceptor Neuromuscular Facilitation (PNF). Dalam latihan ini, anda telah mempelajari teknik bagaimana anda mampu untuk meningkatkan kadar regangan tubuh badan anda. Terdapat pelbagai kaedah bagi anda mencapai regangan yang sesuai dengan tubuh badan masing-masing. Bermula dari static stretching sehinggalah latihan PNF, Proprioceptor Neuromuscular Facilitation. Gerakan regangan ini seringkali dipandang ringan oleh masyarakat. Namun, ianya amat bermanfaat sebagai latihan kecergasan yang paling asas sekali. Anda tidak perlukan sebarang peralatan bagi melakukan latihan ini. Malah, anda hanya perlu meluangkan sedikit masa saja bagi melaksanakannya. Tubuh badan yang fleksibel, mudah lentur akan membantu anda melakukan aktiviti seharian dengan lebih efisien. Meregangkan kaki kita yang betul supaya kita dapat tenangan yang baik dan tinggi. Okey, tunggu dulu. Okey, tegak pada dulu. Okey, rapat. Okey, tarik kaki tu. 5 second. Kita tegak dulu. Tegak dulu badan. Okey, dahi kena lutut, tarik kaki tu. Okey, 5 second. Pernafasan adalah satu teknik yang amat jarang diambil berat oleh masyarakat. Dalam senaman ini, anda perlu menarik, menahan dan menghembuskan nafas dengan betul. Setiap gerakan pernafasan mempunyai tempoh masa tertentu untuk dilaksanakan. Dengan bernafas, anda sebenarnya membantu mengalirkan peredaran darah dalam badan anda dengan lebih sempurna.
Pernafasan merupakan proses pergerakan udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Terdapat pelbagai kebaikan apabila anda mahir melakukan senaman kecergasan yang berkaitan pernafasan ini. Antaranya, mampu menghilangkan stres, merehatkan tubuh badan serta memulihkan tahap kesihatan anda. Selain daripada kebaikan di atas, bagi pengamal seni bela diri, apabila mahir bernafas dengan cara yang betul, anda mampu untuk menguatkan otot, struktur badan serta menambah kekuatan fizikal. Pernafasan dengan cara yang betul juga dapat memberikan daya pertahanan badan yang baik bagi mengelakkan kecederaan. Regangan dan pernafasan. Latihan regangan serta pernafasan adalah dua perkara asas yang amat mudah dipelajari serta memberikan kesan yang baik kepada kecergasan fizikal dan juga kesihatan tubuh badan anda. Dengan mahir dua kaedah senaman ini, anda akan dapati fizikal anda lebih bertenaga serta lebih bersedia untuk melakukan aktiviti yang lain. Okey, ni banyak berlaku je lah kita tengok Banyak berlaku, orang nak buat stretching ni, dia tak ikut macam tadi lah, tak ikut kat sistem lah. Tak ikut bentuk. Tapi kalau dia buat salah, tu cakap ni kalau kita dengar, kalau tarik tisu koyak, itu pun banyak berlaku juga. Tisu koyak, lepas tu bila dia buat tu, dia rasa, selalunya yang saya tengok kalau kaki lah, saya buat, tengok orang buat, kalau salah buat, dia akan sakit kat pinggang. Sebab dia tunduk tu, masa tunduk tu, tulang belakang ni dengan pinggang dia tak balance. Jadi dia boleh sakit, dia akan bangun, dia akan pegang sini, dia akan sakit sini. Selalu berlaku juga. Jadi saya rasa renggangan ni kalau salah cukup bahaya lah kalau buat. Jadi mana yang orang jurulatih atau cikgu yang buat renggangan ni, kena cari ilmu renggangan jugalah. Kadang kita bagus dalam silat, kita bagus dalam bidang cycling, apa benda kan, tapi kita tak tahu dalam bidang renggangan, kita kena pergi kursus, kena penting. Sebab apa, benda ni kalau salah dia boleh efek kita sampai ke tua. Paling susah sebenarnya yang langkah bunga dua lah, langkah tunjang tu yang susah. Sebab nak dapatkan tapak kecil tu, selalu kalau pergi, kadang yang biasa dia akan pergi serong. Mana kalau dalam langkah tu kita tengok, biasanya kalau tengok macam tari, tapi sebenarnya tari itulah akan terbitnya buah, terbitnya langkah, dari situ akan terbitnya pergerakan. Maka kalau nak tahu lebih lanjut, kena belajar. Perlu, bagi saya perlu. Sebab dia mengenai regangan dan memang dia untuk perguruan. Jadi perlu buat. Dah biasa juga sebab dulu selalu training duduk kat dinding, lepas tu kena buka besar, kepala, dahi kena touch dekat lutut. Lepas tu kena paksa sikit lah. Tak sampai 5 bulan rasa. Okey, masa yang ke depan tu dia sakit kat bahagian perut, rasa macam tekan-tekan. Lepas tu kalau pergi kat kanan kiri, dekat bahagian perut dia rasa macam lenguh-lenguh. So sama macam bahagian kanan kat rasa macam lenguh-lenguh. Lepas tu kalau rapatkan kaki tu, dia sakit kat bahagian perut dengan betis. Dia rasa tertekan macam tu lah, macam kejang sikit. Kecederaan pertama, orang yang nak buat regangan tu mesti ada ilmu lah tentang regangan. Betul, apa kita nak buat pun kalau kita ilmu kita tahu. Okey. Kedua, yang kalau baru buat kita jangan kita tak mampu. Contoh kita tak boleh pusing sampai sakat macam tu. Kita paksa juga, itu boleh membahayakan. Kalau kita rasa sakit dah kan. Kadang-kadang kita buat macam ni, okey, dah rasa sedap. Kalau kita tarik lagi dia dah rasa kat sini, kita jangan paksa lagi. Selalu orang dia nak nampak, oh aku dapat tarik ni regangan aku lagi kuat, dia buat lagi. Itu yang sebenarnya dalam sendi-sendi kita ni, dia otot kita, sendi kita dia mudah lari. Pertama bahu lah. Bahu ni kalau dalam silat memang cepat keluar lah, senang masuk keluar masuk je. Regangan dan pernafasan. Faktor usia dan juga gaya hidup yang pasif pastinya akan membuatkan tahap kecergasan kita semakin terganggu. Pelbagai masalah akan timbul seperti pergerakan yang terbatas, cepat penat serta tindak balas yang semakin lambat. Dengan melakukan senaman kecergasan yang berasaskan regangan dan juga pernafasan, pastinya akan membantu anda mengembalikan kesihatan tubuh badan anda pada tahap yang lebih baik. Latihan kecergasan ini boleh dilakukan setiap hari bagi mencapai tahap regangan yang maksimum.
Dengan mengamalkan teknik regangan dan pernafasan yang betul, anda mengurangkan risiko untuk mengalami kecederaan seperti terselio, kekejangan otot dan sendi. Latihan kecergasan ini juga amat mudah dan ringkas. Amboi. Kami dahsyat kau sekarang melompat sana, melompat sini. Dah sama macam orang yang dalam hutan ni lah. Dahsyat. Bukan apa pun. Ha. Bila aku dengar nasihat kau ni, Ha? inilah hasilnya pun bila kita tahu teknik menjaga pernafasan yang kau cakap tu pun. Itulah dia. Rupanya nak bernapas ni, Ha. bukannya orang kata kan senang. Ha. Rupanya dia ada time bila kita nak gunakan tenaga yang banyak, time Betul. bila kita tarik yang sikit. Itu sebenarnya penting cara pernafasan yang betul. Jadi sekarang ni kau tak adalah tertinggal jauh lagi. Ya pun. Sekarang ni aku yang tertinggal ni. Aku tadi pun aku mula nak ikut kau. Ha. Aku tengok macam kau slow je aku potong. Amboi, ni nak bagi tahu kita ni daki-daki bukit ni ataupun gunung ni kadang-kadang penat juga sebab apa tahu kita nak kena layan dia 2-3 jam. Ya betul. Kalau macam contoh kalau kita naik bukit yang tinggi-tinggi macam ni, jalan pula orang kata tengah lembab macam ni, perlu ada juga barang-barang ataupun orang kata peralatan. Peralatan untuk mendaki. Alah. Mana tongkat kau tu? Tak adalah sebab aku dah belajar silat hari tu. Aku ingatkan dah tak payahlah peralatan ni. Nah, itulah sombong sangat. Lepas ni kena bawa. Yelah Dah, naik. Dah nak maghrib ni turun. Dah, ni pun orang kata dah nak malam lah ni. Kan kita tertinggal pula yang tim yang depan ni. Yelah. Kita naik dulu. Kau naik dulu lah nanti aku kejar. Ha? Aku nanti naik. Oh, sombong betul.